Adakah ini lawatan sambil belajar ke Malaysia? Senior kita pergi ke New York, tetapi mengapa kita terpaksa ke Malaysia? Lycée Henri Pat, sebuah sekolah menengah berprestij di Paris, telah melahirkan ramai presiden Perancis. Keangkuhan pelajarnya setinggi langit. Namun, pengalaman yang mereka perolehi semasa lawatan ke Malaysia adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh sesiapa pun. Kami hanyalah katak di bawah tempurung. Apa yang berlaku di Malaysia sehingga membuatkan kumpulan elit Perancis ini menjadi begitu rendah diri? Kisah 7 hari yang luar biasa ini bermula sekarang. Hello, nama saya Marie Lefevre. Saya tinggal di kawasan lama Paris. Sekolah saya, Henri Eiffel, adalah sekolah tertua dan paling terkenal di Perancis. Malah Napoleon pernah belajar di sini, dan separuh daripada presiden negara ini adalah alumni kami. Sekolah ini mempunyai tradisi istimewa. Semua pelajar senior mesti menjalani lawatan sambil belajar ke luar negara selama seminggu. Tahun lepas, senior kami pergi ke Wall Street di New York dan Silicon Valley. 2 tahun lepas, ke daerah keuangan London dan University Oxford. Oleh itu, kami menjangkakan sekurang-kurangnya ke New York atau Tokyo. Namun, apabila sekolah mengumumkan destinasi tahun ini, semua orang di dalam dewan terkedu. Destinasi lawatan sambil belajar tahun ini ialah Kuala Lumpur, Malaysia. Selepas kesunyian seketika, bantahan pelajar meletus. Cikgu, Anda bergurau ke? Di sudut mana dunia ini letaknya Kuala Lumpur? Asia saya faham, tapi mengapa Malaysia? Bukankah orang di sana hanya tahu membuat barangan murah? Rakan sekelas saya, Charles, segera menelepon ibu bapanya. Dalam masa kurang sejam, lebih 200 ibu bapa bergegas ke sekolah. Mesyuarat tergempar diadakan. Mengapa mahu menghantar anak-anak kami ke tempat yang mundur begitu? Kata Bapa Charles, Naib Gubernur Bank Negara Perancis. Bilik mesyuarat itu penuh dengan golongan atasan Perancis menteri, duta, dan CEO syarikat besar. Bukan New York, bukan London, tetapi Kuala Lumpur. Adakah sekolah sudah gila? Lebih baik hantar ke Afrika sebagai sukarelawan. Saya tidak akan membenarkan anak perempuan saya ke tempat berbahaya seperti itu. Pengetua cuba menjelaskan, tetapi tidak dihiraukan. Kuala Lumpur adalah salah satu metropolis utama dunia, dan Malaysia adalah ekonomi yang maju. Maju? Bukankah itu tempat yang masih menerima bantuan kita sehingga tahun 80 keropuan? Akhirnya, walaupun dibantah, sekolah tetap dengan keputusannya, kerana rancangan ini telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan. Pada hari berlepas, suasana di lapangan terbang Charles de Gaulle seperti majlis pengebumian. Pelajar memakai pakaian hitam. Ibu bapa menangis seolah-olah menghantar anak ke medan perang. Mari, jika rasa berbahaya, hubungi pejabat kedutaan segera. Bapa saya, seorang diplomat, menyerahkan telepon satelit kepada saya. Malah bapa saya pun mempunyai pandangan sebegitu terhadap Malaysia. Saya memuat naik hantaran di Instagram. Lawatan paling teruk dalam hidup bermula sekarang. Terbang 13 jam ke Kuala Lumpur tanpa arah. Dengan pantas, beratus-ratus komen masuk. Rakan-rakan dari seluruh Perancis mengejek. Kesiannya Marie. Pergilah minum teh tarik, sampai kembung perut. Adakah di sana ada wifi? Hati-hati, jangan tersesat ke dalam hutan. Apabila kapal terbang berlepas, kami meminum segelas terakhir wain merah Perancis. Memikirkan terpaksa berada di tempat yang tiada makanan enak atau budaya menarik selama seminggu, perasaan hiba menyelubungi diri. Alexis yang duduk di sebelah mengeluh. Lagi 13 jam kita akan kembali ke zaman 80-an. Saya mengangguk, melihat lampu Paris yang semakin menjauh, memberitahu diri sendiri untuk bersabar selama seminggu sahaja. Masa itu saya tidak tahu bahwa 13 jam kemudian, kami akan menghadapi sesuatu yang mengejutkan yang akan mengubah hidup kami sepenuhnya. Oh ya, saya sempat menyentuh cermin mata simpanan dalam beg saya. Bagi orang rabun seperti saya, ini adalah keperluan. Cermin mata berjenama ini saya tempah di kedai optik mewah Paris dan menunggu sebulan untuk siap. Saya tidak pernah menyangka bahwa beberapa hari kemudian, cermin mata inilah yang akan memberi kejutan terbesar dalam hidup saya. Apabila kami tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Klia, pemandangan yang menanti kami benar-benar di luar jangkaan. Sebaik mendarat, kami bangun dengan wajah letih. Penyiksaan 13 jam ini akhirnya berakhir. Minggu neraka bermula, gumam seseorang di belakang saya. Saya juga merasakan perkara yang sama. Saya membayangkan kemudahan yang mundur, jalan yang sesak, dan bau yang pelik di luar lapangan terbang. Namun sebaik pintu pesawat dibuka dan kami berjalan melalui jambatan aero, saya merasakan sesuatu yang tidak kena. Adakah ini benar-benar Malaysia? Bisik Clement. Saya juga merasakannya.
Laluan itu sangat bersih, modern, dan kelihatan seperti pemandangan dalam film science fiction. Setibanya di pemeriksaan imigresen, kami lebih terkedu. Skrin gergasi memaparkan seni digital menyambut kami. Musik gamelan modern berkumandang lembut, lantai berkilat seperti cermin. Skrin besar dengan kualiti 4K memaparkan keindahan alam semula jadi Malaysia. Ini lebih hebat daripada lapangan terbang Charles de Gaulle, bisik seseorang. Tiada siapa boleh menyangkal kerana itu adalah fakta. Lebih mengejutkan ialah proses imigresen. Kami menjangkakan barisan panjang, tetapi seorang kaki tangan datang dan berkata dalam bahasa Perancis yang fasih, "Selamat datang pelajar. Pelawat kumpulan boleh menggunakan pintu pagar automatik, e-gate." Kami separuh percaya dan mengikutinya. Sekali lagi kami terkejut, hanya imbas pasport, pandang kamera, dan dalam masa 10 saat sahaja, kami sudah lepas. Tiada barisan, tiada menunggu lama. Ya Tuhan, di Paris sahaja proses masuk mengambil masa 2 jam. Bagaimana ini mungkin? Alexis memandang pasportnya dengan rasa tidak percaya. Dalam perjalanan ke kawasan tuntutan bagasi, kami terkejut lagi. Di atas laluan pejalan kaki bergerak, muncul anak panah realiti terimbuh R yang membimbing kami ke talian bagasi yang betul. "Hei, tengok itu, robot!" Charles menjerit. Sebuah robot putih bergerak ke arah kami. "Selamat sejahtera, selamat datang kepada pelajar dari Perancis. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?" Robot itu berkata dalam bahasa Perancis yang sempurna. Kami terkejut sehingga tidak mampu menjawab. "Bagasi Anda akan berada di talian 3. Semoga Anda menikmati masa Anda di Malaysia." Robot itu memberi maklumat dengan sopan dan beredar. Sambil menunggu bagasi, saya melihat sekeliling. Kaki tangan lapangan terbang bekerja menggunakan tablet. Robot pembersih bergerak senyap. Di dalam tandas otomatik dan bidet adalah kelengkapan standar. Adakah ini Malaysia yang kita kenali? Rakan-rakan mula berasa keliru, kerana ini sangat berbeza dengan bayangan lapangan terbang mundur yang kami fikirkan. Di pintu keluar, sekumpulan pelajar Malaysia yang sebaya dengan kami sedang menunggu. "Selamat sejahtera, selamat datang kepada semua pelajar dari Lycée Henry Pat." Pelajar perempuan yang berdiri di hadapan menyambut kami dengan senyuman cerah dan bahasa Perancis yang fasih. "Nama saya Siti Sarah dari Sekolah Antarabangsa Cemerlang Kuala Lumpur. Selama 7 hari ini, saya akan menjadi rakan Anda." Bahasa Perancis Sarah sangat lancar, pelatnya sempurna, malah mempunyai logat Paris. Bagaimana dengan lapangan terbang tadi? KLIA baru-baru ini sekali lagi dinobatkan sebagai antara lapangan terbang terbaik dunia. Terbaik dunia? Kami berpandangan, kami selama ini bangga menganggap lapangan terbang di Paris adalah yang terbaik di Eropah, tetapi nampaknya itu hanyalah salah faham kami. Keluar dari lapangan terbang, jalan raya yang bersih dan sistem trafik yang teratur menyambut kami. Sambil menunggu bas, saya memuat naik foto di Instagram. Sudah sampai, tapi tak pasti adakah ini Malaysia. Lapangan terbangnya 100 kali lebih cantik daripada Paris. Komen mula mencurah masuk. "Mari, jangan bergurau. Mesti edit foto nih. Tak mungkin." Namun, ini hanyalah permulaan. Dalam perjalanan ke pusat bandar Kuala Lumpur, kami menerima kejutan yang lebih besar. Bas yang menjemput kami sahaja sudah mengejutkan. Setiap tempat duduk mempunyai skrin pribadi, port pengecasan, USB, dan Wi-Fi percuma. "Adakah ini benar-benar bas sekolah?" tanya Clement. "Di Perancis, kereta rasmi Datuk Bandar pun tidak semewah ini." Sarah tersenyum. "Ya, ini bas sekolah kami. Di Malaysia, tahap ini dianggap standar biasa." Standar biasa? Kami sekali lagi kelu. Semasa bas semakin hampir ke pusat bandar, garis langit kota mula kelihatan. Pencakar langit, jalan yang bersih, trafik yang teratur ini sangat berbeza dengan Paris. Itu adalah Menara Merdeka 118 dan Menara Berkembar Petronas, simbol Kuala Lumpur, Sarah menjelaskan dengan bangga. Menara-menara itu bersinar indah di bawah cahaya lampu. Apabila kami tiba di Sekolah Antarabangsa Cemerlang, sekali lagi kami terpana. Bangunan sekolah itu seperti muzium seni moden. Diperbuat daripada kaca dan keluli dengan reka bentuk yang bergaya, ada padang rumput yang luas. "Ada kolam renang!" Charles menjerit. Memang benar, sekolah itu mempunyai kolam renang tertutup. Ya, ada kolam renang, gimnasium, perpustakaan, makmal sains, dan 3 kafeteria pelajar, kata Sarah. Sekolah kami di Perancis dianggap mempunyai kemudahan terbaik, tetapi berbanding di sini, ia kelihatan sangat usang. Masuk ke Dewan, 200 pelajar Malaysia menunggu kami. Semua memakai pakaian seragam yang kemas, dengan reka bentuk moden. "Bonjour, bienvenue." Pelajar Malaysia bangun dan menyambut kami dalam bahasa Perancis.
Sebutan mereka sangat tepat. Majelis sambutan bermula. Pelajar Malaysia menyediakan persembahan. Pertama, koir bahasa Perancis. Mereka menyanyikan La Vie en Rose dengan sempurna. Persembahan seterusnya lebih mengagumkan gabungan tarian tradisional Melayu, Cina, dan India yang diadun dengan tarian jalanan moden. Latar belakang hologram memaparkan image Menara Petronas berselang-seli dengan Menara Eiffel. Hebatnya. Adakah ini benar-benar disediakan oleh pelajar sekolah menengah sendiri? Alexis berbisik di sebelah saya. Selepas persembahan, kami dipasangkan dengan rakan pelajar Malaysia. Rakan saya ialah Sarah. Mari, gembira dapat mengenali Anda. Mari kita jadi kawan minggu ini. Sarah sangat ramah. Dia membawa saya melawat sekitar sekolah. Semua yang saya lihat amat mengagumkan. Ini perpustakaan sekolah kami. Sebaik masuk, saya hampir tertahan nafas. Ruang gergasi setinggi 3 tingkat, berpuluh ribu buku, dan penuh dengan komputer serta tablet model terbaru. Pelajar boleh gunakannya 24 jam. Semasa musim peperiksaan, ramai yang akan datang belajar sepanjang malam di sini. Buka 24 jam? Di Paris, ini mustahil. Di sini pula bilik darjah AI. Sarah membawa saya ke tempat lain. Pelajar sedang belajar dengan AI yang akan menyesuaikan kandungan pengajaran mengikut tahap setiap individu. AI akan menganalisis korak pembelajaran setiap pelajar dan menyediakan kursus yang paling sesuai. Saya berpikir, adakah ini benar-benar sekolah menengah? Walaupun sekolah kami mempunyai sejarah yang lama, kaedah pengajaran kami seolah-olah masih terperangkap di abad ke-19. Tiba waktu makan tengah hari, kami ke kafeteria. Sekali lagi, kejutan. Ia berkonsepkan buffet. Ya, ada masakan Malaysia, masakan Barat, dan masakan Jepun untuk dipilih. Semuanya dimasak oleh chef profesional. Kualiti makanan sangat mengagumkan, tetapi yang lebih mengejutkan ialah harganya. Semua ini percuma? Ya, sekolah menanggung sepenuhnya. Ia termasuk dalam yuran. Di Perancis, kos makan tengah hari sahaja lebih 200 euro sebulan, dan kualitinya tidaklah seberapa. Sambil makan, kami berbual dengan pelajar Malaysia. Apa yang mengejutkan ialah kebanyakan mereka boleh bercakap lebih daripada 2 bahasa. Saya boleh bercakap bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, dan Perancis, kata seorang pelajar dengan tenang. Ini membuatkan kami yang hanya tahu bahasa Perancis dan sedikit Inggris merasa ketinggalan. Petang itu kami menyertai kelas pemerhatian. Dalam kelas matematik, pelajar menggunakan tablet untuk melukis grafik 3D bagi menyelesaikan masalah kalkulus. Adakah ini tahap sekolah menengah? Pierre, pelajar terbaik matematik dalam kelas kami, terkedu. Masalah yang diselesaikan oleh pelajar Malaysia adalah silibus tahun pertama universiti kami. Apa yang lebih mengejutkan ialah sikap pelajar. Tiada yang bising, setiap orang fokus belajar, dan tahap perbincangan mereka sangat tinggi. Selepas sekolah, Sarah bertanya, "Bagaimana sekolah di Perancis?" Saya berasa segan untuk memberitahu perkara sebenar. Berbanding reputasinya, sekolah kami terlalu ketinggalan sama ada dari segi bangunan maupun kaedah pengajaran. Kami mempunyai sejarah yang sangat lama. Itu sahaja kebanggaan kami, kata saya perlahan. Selepas waktu sekolah, pelajar Malaysia mengadakan parti sambutan untuk kami. Gimnasium diubah menjadi ruang parti dengan peralatan DJ dan sistem lampu profesional. Ini juga korang buat sendiri. Ya, klub penyiaran dan klub acara sekolah yang anjurkan. Parti itu sangat menyeronokkan, memainkan musik K-pop dan lagu populer Perancis. Pelajar Malaysia malah mengajar kami tarian moden. Parti berakhir jam 10 malam. Dalam perjalanan pulang ke asrama, kami semua diam. Ini bukan Malaysia yang kita sangkakan, bisik Alexis. Mereka jauh mendahului kita. Malah Charles pun terpaksa mengakuinya. Saya memuat naik foto hari ini di Instagram. Komen rakan-rakan di Perancis menderu masuk. Ini benar-benar sekolah menengah di Malaysia? 100 kali lebih baik dari sekolah kita. Mari, kau tinggal sajalah di sana. Jangan balik. Malam itu saya tidak dapat tidur. Kami menyadari betapa sombong dan jahilnya kami. Dan ini hanyalah permulaan. Kejutan yang menanti kami jauh lebih besar daripada ini. Malam kedua, pelajar Malaysia mencadangkan idea istimewa. Bagaimana kalau malam ini kita pergi ke Bukit Bintang? Malam Jumaat di sana sangat meriah. Di Perancis, pelajar keluar sendiri pada waktu malam adalah sesuatu yang sukar dibayangkan, terutamanya bagi perempuan, karena Paris selepas jam 9 malam sangat berbahaya. Adakah selamat keluar malam-malam? Saya bertanya bimbang. Tetapi Sarah ketawa. Tentu sekali selamat. Sampai pagi pun tiada masalah. Jangan risau. Kami mengikutinya dengan rasa ragu-ragu. Tiba di Bukit Bintang jam 10 malam. Kota itu kelihatan lebih meriah daripada siang hari. Biar benar, ini pemandangan jam 10 malam.
Jalan raya dipenuhi orang ramai yang berjalan bebas, anak muda, keluarga, pelancong, malah ada nenek yang bersantai membeli belah. Tengok sana, ada orang menari tarian jalanan. Charles menunjuk ke arah sekumpulan penari yang sedang membuat persembahan di lintasan pejalan kiri yang terkenal. Orang ramai membentuk bulatan dan bertepuk tangan mengikut rentak. Kami berhenti menonton dan terpaksa mengakui teknik mereka sangat hebat. Selepas persembahan, penari mengeluarkan topi dan orang ramai memberi tip dengan bersahaja. Di Perancis, kita tak boleh buat begini, kata Pierre dengan nada pahit. Kalau di jalanan Paris ada persembahan, penyeluk saku akan segera berkumpul. Sambil berjalan, kami melihat pemandangan yang mengejutkan. Seorang wanita sedang berjoging sendirian pada jam 11 malam. Wanita itu berjoging sendirian. Ya, di Malaysia ini sangat biasa. Kalau pergi ke Taman KLCC, Anda akan nampak orang berjoging sehingga lewat malam. Benar-benar sukar dipercayai. Di Paris, berjoging sendirian pada waktu siang pun boleh mendatangkan bahaya. Kami masuk ke sebuah kedai makan yang terkenal. Kedai itu penuh dengan pelanggan, dan pekerja melayan pesanan dengan ramah. Adakah kedai ini buka 24 jam? Bukan, ini buka sampai jam 3 pagi. Tapi kalau hujung minggu mungkin sampai jam 4. Buka sampai jam 3 pagi? Di Prancis, kebanyakan restoran tutup pada jam 10 malam. Sambil makan, kami melihat keluar tingkap. Ada polis yang sedang meronda, tetapi mereka tidak membawa senjata besar. Polis Malaysia tidak bawa senjata, kecuali kes khas. Mereka tidak perlu membawa senjata berat kerana negara kami agak selamat. Di Prancis, polis meronda dengan submesingan, tetapi di sini polis berbual mesra dengan rakyat. Selepas makan, kami mengalami satu lagi perkara mengejutkan. Tengok kumpulan perempuan itu. Clement menunjuk ke arah sekumpulan siswi yang sedang ketawa. Mereka memakai skirt pendek dan bersolek cantik, tetapi tiada siapa yang mengganggu atau mengeluarkan kata-kata tidak senonoh kepada mereka. Ini pemandangan yang mustahil dilihat di Prancis, kata Charles dengan nada cemburu. Dia berkata benar. Di Paris, jika seorang wanita berpakaian cantik keluar malam, 100% dia akan diganggu. Sarah membawa kami ke kedai serbaneka seperti 7-Eleven dan Family Mart. Kedai serbaneka di Malaysia sangat hebat, semua ada. Masuk ke dalam, ia seperti pusat membeli belah kecil. Ada nasi lemak segera, sandwich, barang keperluan harian, kosmetik, malah pakaian dalam. Tengok, ada jual wine juga. Alexis menjumpai zon minuman keras yang ada jenama Perancis. Malah di sini Anda boleh pos bungkusan dan bayar bil utility. Di kedai serbaneka. Di Perancis, setiap perkara perlu dilakukan di tempat yang berbeza. Tetapi di sini, satu tempat boleh selesaikan semua. Di kaunter bayaran, kami terkejut lagi. Juruang boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang fasih dengan kami. Kebanyakan pekerja kedai serbaneka di sini boleh berbahasa asing kerana pelancong ramai. Sedangkan di Perancis, ramai ahli politik pun belum tentu fasih bahasa Inggris. Kami meninggalkan kedai serbaneka dan terus merayau. Waktu hampir tengah malam, tetapi jalan masih meriah. Tengok motosikal penghantar makanan itu. Berpuluh-puluh motosikal sibuk menghantar makanan. Di Malaysia, walaupun jam 3 pagi, Anda masih boleh pesan sate atau burger. Jam 3 pagi? Ya, di aplikasi GrabFood atau Foodpanda, terdapat beratus-ratus kedai yang beroperasi 24 jam. Ini syurga bagi pencinta makanan. Keluh Pierre yang sangat menyukai pizza. Melewati kawasan hiburan malam, kami terkejut lagi. Orang yang beratur di pintu masuk kelab sangat tertib, tiada pergaduhan atau jeritan. Di Malaysia, sistem keselamatan kelab sangat ketat. Jika ada yang membuat kacau, mereka akan segera diusir. Sedangkan di kelab malam Perancis, hampir setiap malam, ada pergaduhan yang memerlukan polis campur tangan. Kami memutuskan untuk pulang ke asrama. Baru sahaja mahu memanggil teksi, Sarah menghalang kami. Mari kita naik MRT, ia belum tutup lagi. Jam 1 pagi naik MRT. MRT di Kuala Lumpur beroperasi sehingga lewat malam pada hari tertentu dan stasiunnya sangat bersih. Stesen MRT itu memang bersih dan terang. Ada beberapa orang yang kelihatan sedikit mabuk, tetapi mereka hanya duduk diam dan tidur, tidak mengganggu sesiapa. Ini adalah pemandangan yang mustahil di dalam metro Paris, di mana pada waktu siang pun penuh dengan penyeluk saku, dan pada waktu malam sangat berbahaya. Setibanya di asrama, kami membincangkan apa yang dilihat hari ini. Inilah kebebasan sebenar, bukan? Kata Charles. Boleh berjalan di jalan raya pada waktu malam tanpa rasa takut, itulah kebebasan. Semua orang mengangguk setuju. Saya berbaring di katil sambil berfikir. Perancis yang kami banggakan adalah negara maju.
Tetapi jika rakyatnya tidak boleh berjalan bebas pada waktu malam, adakah itu masih dianggap negara maju yang sebenar? Malaysia sedang menunjukkan kepada kami bagaimana rupa sebuah negara maju yang sebenar. Hari Sabtu, Sarah mencadangkan satu pengalaman istimewa. Hari ini mari kita cuba hidup seperti orang Malaysia, alami kehidupan orang biasa sehari. Kami bersetuju, tetapi kejutan pertama bermula sejak pagi. Mari kita sarapan di kafe. Sarah mengeluarkan telefon pintarnya, menekan beberapa kali. Selesai, saya sudah pesan. Apabila kita sampai nanti, makanan sudah siap. Boleh pesan lebih awal? Ya, ini dipanggil pesanan mudah alih. Tak perlu beratur, sangat mudah. Apabila kami sampai di kafe, minuman dan sandwich dengan nama kami memang sudah tersedia. Pembayaran juga telah selesai secara digital. Wah, ini seperti dunia masa hadapan, keluh Clement. Di Paris, untuk membeli secawan kopi kadangkala perlu menunggu 20 menit. Meninggalkan kafe, Sarah mengangkat telepon pintarnya lagi. Bas akan sampai dalam masa 2 menit. Jom cepat. Macam mana awak tahu? Ada aplikasi yang menunjukkan lokasi bas secara masa nyata. 2 menit kemudian, bas memang sampai. Kami berpandangan, berasa luar biasa. Naik ke atas bas. Satu lagi kejutan. Sarah hanya menyentuh teleponnya pada alat pengimbas dan selesai pembayaran. Tak perlu tiket. Semuanya ada dalam telefon, kad kredit, kad pengangkutan, malah kad pengenalan digital. Di dalam bas, semua penumpang tunduk melihat telefon. Sarah menjelaskan, semua orang mungkin sedang menonton YouTube atau membaca komik digital. Dalam bas, ada Wi-Fi percuma. Wi-Fi percuma dalam bas. Di Paris, sesetengah hotel mewah pun mempunyai Wi-Fi yang sangat perlahan. Destinasi kami ialah sebuah pusat membeli belah gergasi mal. Di pintu masuk sahaja sudah membuatkan kami ternganga. Apa ini? Troli beli belah pintar? Masukkan barang dan ia akan kira harga secara otomatik? Troli itu mempunyai skrin. Apabila kami mengimbas kod bar, harga dikira secara otomatik dan ia juga boleh digunakan untuk mencari lokasi barang. Sarah coba mencari susu dan peta muncul menunjukkan kedudukan tepat barang tersebut. Di dalam mall, kami sekali lagi terkejut. Berpuluh-puluh mesin layan diri untuk pembayaran, self-checkout, tersusun. Kebanyakan orang menggunakan ini tanpa perlu beratur di kaunter juruang. Kami mencubanya dan ia sangat mudah. Hanya tolak troli, mesin kira secara otomatik, kemudian bayar dengan kad atau telepon. Di Perancis, beratur untuk bayar sahaja ambil masa setengah jam. Alexis mengeluh. Makan tengah hari kami ke restoran yang dicadangkan Sarah. Di pintu restoran, Sarah mengimbas kod QR. Saya sudah daftar giliran. Lagi 20 menit mereka akan hantar message. Kita tak perlu beratur di sini. Tak perlu beratur? Ya, sementara menunggu, kita boleh pergi merayau di tempat lain. Kami merayau di sekitar, dan selepas menerima message, kami kembali ke restoran. Meja memang sudah tersedia untuk kami. Menu juga sangat istimewa, sebuah tablet. Klik pada gambar makanan, ia akan memaparkan maklumat terperinci, ramuan alahan, malah ada menu dalam bahasa Perancis. Ya, ia menyokong pelbagai bahasa. Pesanan dan pembayaran boleh dilakukan terus di atas tablet meja tanpa perlu memanggil pelayan. Selepas makan, kami terpaksa ke hospital kerana Charles tiba-tiba sakit kepala. Adakah hospital buka hari Sabtu? Kecemasan buka 24 jam dan banyak klinik swasta juga buka pada hujung minggu. Tiba di hospital, kami terkejut lagi. Di mesin layan diri, kami hanya perlu masukkan simptom dan pendaftaran selesai secara otomatik. Masa menunggu dijangka 15 menit. Biar benar 15 menit, di Paris, ke bilik kecemasan sekurang-kurangnya kena tunggu 4 jam, 15 menit. Kemudian, Charles memang dapat berjumpa doktor. Doktor menjelaskan dalam bahasa Inggris yang mesra, melakukan pemeriksaan ringkas dan memberi ubat. Berapa kosnya? Sekitar RM120 lebih kurang 25 euro. 25 euro? Di Perancis kos kecemasan pasti lebih 200 euro. Farmasi terletak di sebelah. Dan ahli farmasi juga menerangkan cara makan ubat dalam bahasa Inggris. Petang itu Sarah menunjukkan kepada kami budaya penghantaran, Delivery Malaysia. Semua benda boleh pesan, makanan, barang keperluan, malah barang dari kedai serbaneka. Buka aplikasi, memang semuanya ada. Sarah memesan aiskrim dan masa penghantaran dijangka 12 menit. 12 menit, aiskrim dihantar dari kedai serbaneka berdekatan. Ini dipanggil e-dagang segera. Malam itu kami pergi ke tempat yang dipanggil Cafe Cyber Cafe. Sebaik masuk, kami terpana. Ini tempat bermain permainan video.
Beratus-ratus komputer, spesifikasi tinggi tersusun. Setiap tempat duduk mempunyai kerusi gaming mewah dan monitor besar. 1 jam 5 ringgit, lebih kurang 1 euro lebih. Apa? Tak sampai 150 euro boleh guna kemudahan sehebat ini. Lebih hebat lagi, di sini juga boleh pesan makanan. Pesan di tempat duduk, pekerja akan hantar ke depan Anda. Malaysia benar-benar sudah mendigitalisasikan semuanya, keluh Pierre. Akhir sekali Sarah membawa kami ke kedai serbaneka tanpa pekerja. Boleh beroperasi 24 jam tanpa staf. Masuk menggunakan pengecaman wajah, ambil barang dan sistem akan kira harga secara otomatik. Tiada pencuri ke? Kamera litar tertutup, CCTV, dan AI memantau sepenuhnya. Kadar jenayah di sini sangat rendah. Dalam perjalanan pulang ke asrama kami semua terdiam. Adakah ini kehidupan harian mereka? Kita seolah-olah masih hidup di abad ke-20, kata-kata Charles dipersetujui oleh semua orang. Saya menulis dalam diari. Apa yang dilihat hari ini bukan sekadar teknologi, tetapi sebuah sistem masyarakat yang meletakkan kemudahan rakyat sebagai keutamaan. Perancis hanya tahu menggunakan sejarah sebagai alasan, dan sudah terbiasa dengan pelbagai kesulitan. Dan esok, kami akan ke tepi sungai untuk aktiviti istimewa. Tidak tahu apa lagi perkara mengejutkan yang menanti. Malam Ahad, kami menuju ke Jambatan Saloma dan kawasan tebing sungai Kuala Lumpur. Sarah kata ada persembahan istimewa drone setiap hujung minggu yang sangat cantik. Di taman tepi sungai, ramai orang berkumpul keluarga, pasangan kekasih, dan rakan-rakan. Suasananya seperti pesta. Ramai yang membentangkan tikar berkela, ada yang makan sate, ada yang berbasikal. Tengok, ada kedai serbaneka di tepi sungai juga, dan tandasnya sangat bersih. Kami duduk dan memesan makanan melalui aplikasi penghantaran. Mereka akan hantar ke tepi sungai ke? Ya, hanya tandakan lokasi, penghantar akan sampai. 20 menit kemudian, penghantar makanan memang sampai dengan sate yang masih panas dan minuman sejuk. Ini benar-benar syurga, keluh Alexis. Di tepi sungai Seine di Paris, merata-rata ada sampah dan gelandangan. Perkara begini mustahil dibayangkan. Selepas matahari terbenam, pemandangan malam Kuala Lumpur terserlah. Jambatan menyala dengan lampu berwarna-warni, pencakar langit berkelipan. Wah, cantiknya, Charles memuji. Saya juga setuju. Pemandangan malam Paris memang cantik, tetapi Kuala Lumpur lebih bertenaga. Kemudian persembahan drone bermula. Beratus-ratus drone naik ke udara, berubah menjadi pelbagai corak. Tengok, itu corak harimau Malaya. Drone itu benar-benar membentuk rupa harimau. Kemudian korak tradisional Malaysia, tulisan, dan pelbagai bentuk fantasi mengikut irama musik. Sangat mengagumkan. Setiap minggu ada persembahan begini? Ya, dan ia percuma untuk rakyat. Perkataan percuma membuatkan kami terkejut lagi. Di Paris, untuk melihat persembahan skala begini sekurang-kurangnya kena bayar 50 euro. Sedang saya menikmati persembahan, saya bangun untuk merakam video, tetapi kaki saya terlanggar sesuatu dan saya terjatuh. Oh, nasib baik tak luka teruk. Mari, cermin mata awak. Suara Charles membuatkan jantung saya berdegup kencang. Apabila saya mengambil cermin mata itu, jantung saya hampir terhenti. Bingkai cermin mata berharga 300 euro saya sudah bengkok, batangnya patah, dan kanta terjatuh. Ia sudah rosak sepenuhnya. Ya Tuhan, saya coba memasang semula kanta tetapi bingkai sudah terlalu herot. Rabun saya sangat tinggi, negatif 600, dan ada astigmatisme. Tanpa cermin mata, saya tidak nampak apa-apa dalam jarak 1 meter pun. Bagaimana nih? Semuanya menjadi kabur. Saya tidak nampak wajah kawan saya dengan jelas. Cermin mata simpanan di hotel pula sudah tidak sesuai tahap rabunnya. Rasa putus asa menyelubungi diri. Masih ada 3 hari perjalanan. Bagaimana mau teruskan? Kita balik hotel dulu. Pierre memegang lengan saya. Setiap langkah saya terasa takut karena tidak nampak tangga atau orang. Sarah datang mendekat. Mari. Awak okey? Cermin mata musnah, macam mana nih? Di Perancis, menempah cermin mata baru sekurang-kurangnya kena tunggu 3 minggu, terutamanya untuk tahap rabun saya. Nampaknya saya terpaksa bertahan sehingga balik ke Paris. Tetapi Sarah tersenyum. Jangan risau, esok pagi kita boleh pergi buat yang baru. Apa? Esok? Ya, di Malaysia, buat cermin mata, hanya ambil masa 30 menit sahaja. Saya ingat Sarah bergurau. 30 menit? Bagaimana mungkin? Tentu sekali boleh. Kawan saya baru buat minggu lepas, hanya 30 menit. Pelajar Malaysia yang lain juga mengangguk setuju. Ya, biasanya 15 ke 30 menit. Kalau nak cepat, 10 menit pun boleh.
Saya benar-benar tidak percaya karena di Prancis ini adalah mustahil. Tapi rabun saya tinggi, negatif 600 dan ada astigmatisme. Tahap itu biasa sahaja. Jangan risau. Biasa, di Prancis itu dianggap kes khas. Charles bertanya bimbang. Tapi esok hari Isnin, adakah kedai buka? Tentu. Kebanyakan kedai buka jam 10 pagi. Hari Ahad pun banyak yang buka. Adakah ini mimpi? Di Prancis, hari Ahad jangan kata kedai cermin mata. Kedai roti pun susah nak cari yang buka. Perjalanan balik ke hotel sangat sukar. Saya terpaksa berpaut pada kawan. Benarkah boleh siap dalam 30 menit? Alexis masih tidak percaya. Sarah sangat yakin. Esok awak akan tahu. Kedai cermin mata di Malaysia memang berbeza. Malam itu saya susah tidur. Memakai cermin mata simpanan yang tidak sesuai membuatkan kepala saya sangat sakit. Benarkah boleh siap dalam 30 menit? Berapakah harganya? Bingkai saya sahaja sudah 300 euro. Campur kanta mungkin lebih 500 euro. Di luar jendela, pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan kabur. Esok, adakah saya akan melihat dunia yang jelas semula? Pagi itu saya bangun dengan sakit kepala yang teruk. Turun sarapan pun sukar kerana tidak nampak apa yang ada dalam pinggan. Jam 9 pagi, Sarah sudah menunggu di lobi. Selamat pagi. Dah sedia nak buat cermin mata? Benar-benar boleh ke? 30 menit? Saya mengesahkan lagi. Sarah ketawa. Saya ada kedai biasa saya pergi di dalam mall berdekatan stesen MRT. Kedai Focus Point atau Optical 88. Kerja mereka bagus dan cepat. Kami semua memutuskan untuk pergi bersama kerana semua orang mahu tahu kebenarannya. Kami naik MRT ke pusat bandar. Sarah menunjuk ke arah sebuah kedai di dalam pusat membeli belah. Ia adalah rangkaian kedai cermin mata yang sangat biasa. Sebaik masuk, kami sekali lagi terkejut. Wah, kedai ini sangat luas dan bersih. Ada lebih 3.000 jenis bingkai dipamerkan. Beberapa pekerja menyambut kami dengan ramah. Sarah menjelaskan situasi saya. Pekerja itu berpaling kepada saya dan bertanya dalam bahasa Inggris. Ada preskripsi dokter? Tiada. Saya dari Perancis. Tak mengapa, kami boleh buat ujian mata di sini. Hanya ambil masa 10 menit. 10 menit? Di Perancis, buat janji temu dengan dokter mata sahaja kena tunggu sebulan. Saya dibawa masuk ke bilik ujian mata yang penuh dengan peralatan terbaru. Kita guna komputer untuk ukur tahap rabun secara pantas. Saya letak muka pada mesin. 10 saat kemudian nombor keluar. Negatif 6225. Astigmatisme 150. Seterusnya, pemeriksaan terperinci dilakukan. Pakar optik itu sangat mahir. Tidak sampai 5 menit, dia sudah jumpa tahap yang paling sesuai. Selesai, Anda boleh pilih bingkai sekarang. Melihat beribu-ribu bingkai, saya teragak-agak. Berapa harganya? Bingkai bermula dari 150 Roma. Kanta astigmatisme Anda, RM 200 Roma. Tunggu, saya kira dalam kepala. RM 350? Lebih kurang 70 euro? Ya, kalau pilih bingkai berjenama mungkin RM 600 ke atas. Saya hampir tidak percaya telinga sendiri. Di Perancis, dengan tahap rabun saya, sekurang-kurangnya 500 euro. Benarkah hanya 70 euro? Kawan-kawan saya juga terkejut. Ya Tuhan, tak mungkin. Di Paris harga ini kena tambah satu lagi kosong di belakang. Pekerja itu tersenyum. Di Malaysia, harga cermin mata tidak mahal kerana persaingan sengit. Saya memilih sepasang bingkai hitam yang selesa. Yang ini, pilihan yang bagus. Sila tunggu 20 menit. 20 menit? Ya, itu masa untuk potong kanta dan pemasangan. Pekerja itu masuk ke bilik kerja. Kami boleh melihat proses itu melalui tingkap kaca. Tengok, dia memang tengah potong kanta. Pierre menjerit teruja. Pakar itu mengendalikan mesin pemotong kanta dengan mahir. Sarah menjelaskan, jika mereka tidak cepat dan murah, mereka tidak boleh bersaing. Kira-kira 15 menit berlalu, pekerja itu keluar. Siap, sila cuba. Dengan jantung berdegup kencang, saya memakainya. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi jelas. Ya Tuhan, sangat jelas. Saya boleh nampak setiap benda dengan terperinci wajah kawan-kawan. Pemandangan luar malah tulisan kecil. Adakah ini benar-benar siap dalam 15 menit? Pekerja itu membantu melaraskan bingkai supaya sesuai dengan bentuk muka saya. Ada rasa tak selesa? Langsung tiada, sangat sempurna. Ini benar-benar berlaku. Cermin mata ini lebih selesa daripada yang saya tunggu sebulan di Perancis. Tiba waktu bayar, saya bertanya dengan suara tergetar. Berapa semua sekali? Bingkai RM 200 ring, kanta RM 200 ring, diskaun pelajar RM 50, jumlah RM 350. Ada diskaun pelajar juga?
Ya, tunjuk kad pelajar sahaja. Saya sahkan sekali lagi. 350 adalah harga akhir, tiada kos tambahan lain? Ya, itu sahaja harganya. Percuma kotak cermin mata dan kain pencuci. Saya membayar dengan kad kredit. RM350, sekitar 70 euro. Benar-benar ditolak. Kawan-kawan mengerumuni saya. Mari, benar-benar jelas. Ya, sangat jelas. 15 menit 70 euro. Setiap orang menunjukkan wajah tidak percaya. Tiba-tiba Alexis berkata, saya pun nak buat sepasang. Saya pun. Suasana berubah sekelip mata. Setiap orang mahu buat cermin mata. Pekerja itu keliru. Semua orang nak buat? Ya. Boleh ke? Boleh, tapi kena ikut giliran. Kawan-kawan mula beratur. Sarah tersenyum. Inilah Malaysia. Cepat, tepat, dan murah. Saya memandang keluar tingkap ke arah bangunan Kuala Lumpur yang jelas kelihatan. Perkara yang mustahil di Perancis, di sini adalah perkara biasa. Dan ini hanyalah permulaan kepada sesuatu yang lebih besar. Apabila saya keluar dari kedai dengan cermin mata baru, kawan-kawan segera mengerumuni. Biarlah saya tengok kanta tu. Sama tahap ke dengan yang lama. Pekerja tadi menjelaskan mereka menggunakan kanta ultra thin dengan indeks 1. 67. Sebab itu ia nipis walaupun rabun tinggi. Tiada charge tambahan untuk kanta nipis ini. Ini kelengkapan standar. Tiba-tiba Charles menjerit. Semua orang, mari kita buat siaran langsung, live, di Instagram. Sarah membantu bertanya kepada pekerja kedai dan mereka bersetuju. Pengalaman sebenar kedai cermin mata Malaysia. Siap 15 menit. Charles memulakan live dan jumlah penonton meningkat pantas. Sekarang ada 100 orang. Mari, jelaskan sikit. Saya bercakap ke arah kamera. Kawan-kawan mungkin tak percaya, tapi saya benar-benar dapat cermin mata dalam 15 menit dan hanya kos 70 euro. Komen masuk seperti air bah. Tipulah, mesti dah berpakat nih, di Perancis mustahil. Pada masa itu, Alexis juga dapat cermin matanya dalam masa 20 menit. Sangat sempurna. Ini benar, Alexis menjerit ke kamera. Penonton melebihi 300 orang walaupun di Perancis masih awal pagi. Kemudian Pierre berkata, saya nak buat cermin mata hitam berpreskripsi. Tentu boleh, ambil masa 30 menit. Sekarang seluruh kedai penuh dengan kami. Pekerja menambah kaki tangan untuk membantu. Clement buat cermin mata, anti-blue light. Sophie buat yang bergaya. Tengok bingkai-bingkai ini, ada beribu jenis. Jenama Gucci dan Celine pun ada, tapi harga 30% lebih murah dari Perancis. Penonton live mencecah 1,000 orang. Mari, saya pun tengah tengok. Kawan-kawan sekolah semua tengah tengok. Komen menjadi lebih gila. Ibu saya suruh tolong buatkan sepasang kad Malaysia bawa balik. Lawatan sekolah kita patut pergi Malaysia aja. Kemudian perkara lebih mengejutkan berlaku. Rakan-rakan yang tidak rabun pun mula beratur. Saya pun nak buat sepasang buat kenangan. Harga ni murah sangat kalau nak buat koleksi. Pekerja mula rasa terkejut. Tidak pernah ada pelanggan ramai sebegini sekaligus. Maaf buat kedai jadi kecoh. Tak mengapa, terima kasih banyak. Tapi mungkin kena tunggu lama sikit ya. Namun semua pekerja bekerja dengan mahir, seorang buat ujian mata, seorang cadang bingkai, seorang pasang kanta. Selepas 2 jam, 30 orang daripada kami semua sudah mendapat cermin mata baru. Mari ambil foto berkumpulan. Kami bergambar dengan pekerja kedai dengan cermin mata baru kami. Kejutan tidak terhenti di situ. Pelanggan lain mula berbual dengan kami. Dengar cerita ada pelajar Perancis datang sini. Betul ke? Berita itu sudah tersebar di media sosial Malaysia. Pelajar Perancis kagum dengan kelajuan kedai cermin mata Malaysia. Siaran langsung Charles telah dikongsi secara meluas. Pengurus kedai keluar. Terima kasih kerana mempromosikan kedai kami. Dia mahu beri diskaun khas lagi. Tapi kami menolak kerana harganya sudah sangat murah. Keluar dari kedai, kami semua memakai cermin mata buatan Malaysia. Bila balik Perancis nanti mesti semua orang tak percaya. Kita ada video sebagai bukti. Tontonan live Charles mencecah 3,000 orang dan mencetuskan kekecohan dalam kalangan pelajar menengah Perancis. Sarah tersenyum. Sekarang dah faham negara Malaysia macam mana? Ya, ini seperti dunia yang lain sepenuhnya. Tiba-tiba telefon saya berbunyi. Ibu saya menelpon dari Perancis. Mari, ibu tengok video tu. Benar-benar 15 menit boleh siap dan hanya 70 euro. Ya ibu, benar. Tak percaya. Boleh tolong buatkan untuk ayah sepasang. Hari itu kami menempah 20 lagi cermin mata untuk keluarga di Perancis. Sambil menunggu, saya terfikir. Malaysia bukan sahaja negara maju teknologi, tetapi negara yang membolehkan semua rakyat menikmati teknologi itu dengan mudah. Itulah makna sebenar negara maju. Kisah kami belum berakhir.
Agensi berita Perancis menghubungi kami. Boleh kami temu Rama esok? Kami mahu lapor tentang pengalaman cermin mata Anda di Malaysia. Kami tidak sangka pengalaman kecil kami akan mencetuskan gegaran di seluruh Perancis. Pagi esoknya, lobi hotel menjadi huru-hara. Mari! Gawat! Charles berlari membawa teleponnya. Kawan-kawan sekolah semua tengah menuju ke sini. Saya melihat grup sembang sekolah, hampir meletup. On the way. Nak buat cermin mata juga. Kedai kat mana? Rupanya berita tentang cermin mata itu sudah tersebar ke seluruh sekolah Henry Pat. Jam 10 pagi, pelajar sekolah kami benar-benar tiba beransur-ansur. Betul ke 70 euro boleh siap 15 menit? Dalam sekelip mata, lebih 50 orang berkumpul. Malah junior pun dengar cerita akan datang. Sarah rasa serba salah. Ramai sangat kalau pergi sekaligus. Tapi sudah terlambat. Kami menjadi perarakan besar menuju ke kedai cermin mata. Tiba di kedai, wajah pekerja berubah. Pelanggan semalam. Tapi kali ini orangnya lebih ramai. Beratus pelajar beratur. Pengurus kedai segera keluar. Selepas Sarah menjelaskan keadaan, pengurus itu membuat keputusan untuk menggerakkan semua kaki tangan dari cawangan lain. 30 menit kemudian, pekerja dari cawangan berdekatan tiba, malah pekerja kedai sebelah pun datang membantu. Mari tunjukkan kehebatan kedai cermin mata Malaysia kepada mereka. Operasi berjalan lancar seperti hospital. Pemberian nombor giliran, ujian mata di tingkat atas, pilih bingkai di tingkat bawah. Kemudian, wartawan antarabangsa tiba. Saya wartawan dari Le Monde, boleh temu Rama. Wartawan dari stesen TV Malaysia juga sampai. Mikrofon disua dari pelbagai arah. Kedai cermin mata itu penuh dengan kamera. Pelajar kami sangat teruja ditemu Rama. Di Prancis kena tunggu 3 minggu, di sini 15 menit. Harga 10 kali lebih murah. Malaysia hebat. Wartawan Perancis bertanya, apa rahsia Malaysia pada pandangan Anda? Saya menjawab, persaingan, inovasi, dan paling penting, hati yang benar-benar mahu memudahkan pelanggan. Setiap 15 menit, sepasang cermin mata siap. Kemahiran pekerja seperti Majis. Jam 3 petang, pegawai Kementerian Pendidikan Perancis menelpon pengetua. Betul ke semua pelajar berkumpul di kedai cermin mata? Ya, ada masalah ke? Tiada. Malah ini pengalaman budaya yang sangat mendalam. Sehingga jam 6 petang, seramai 150 pelajar telah membuat cermin mata baru. Apabila pelajar terakhir mendapat cermin matanya, semua orang bertepuk tangan. Pekerja kelihatan letih tapi bangga. Terima kasih kepada pelajar dari Perancis kerana menyedari kehebatan teknologi cermin mata Malaysia, kata pengurus kedai. Pekerja berseloroh, jualan hari ini menyamai jualan sebulan. Berita di Perancis melaporkan, pelajar sekolah elit Perancis kagum dengan teknologi Malaysia, keajaiban 15 menit. Pelajar Paris berpusu-pusu ke Kuala Lumpur. Reaksi ibu bapa paling mengejutkan. Kami pun nak ke Malaysia buat cermin mata. Mari sekeluarga bercuti ke Kuala Lumpur. Sejak itu, timbul gelombang minat terhadap Malaysia di Perancis. Malah ada package pelancongan Malaysia Optical Tour. Tetapi bagi kami belajar sesuatu yang lebih penting. Hari seterusnya, kami berbincang di bilik mesyuarat. Pengetua menyertai melalui panggilan video. Pelajar semua, apa yang berlaku semalam menjadi berita besar di seluruh Perancis. Cikgu, kami belajar banyak perkara. Saya mewakili semua orang. Malaysia bukan seperti yang kami bayangkan. Kami yang terlalu jahil. Rakan-rakan menambah, kedai serbaneka 24 jam, perkhidmatan penghantaran, keselamatan waktu malam inilah kualiti hidup sebenar. Teknologi bukan untuk golongan elit sahaja, tetapi untuk semua. Pengetua bertanya, apa yang Anda pelajari? Pierre menjawab, rendah diri. Kami terlalu sombong sebelum ini. Charles menambah, sikap terbuka untuk berubah. Perancis mungkin terlalu taksub dengan sejarah sehingga ketinggalan. Saya berkata akhirnya, saya faham apa itu negara maju yang sebenar. Ia bukan tentang KDNK atau sejarah, tetapi kemudahan dan keselamatan rakyat. Pengetua mengangguk. Itulah sebabnya kementerian memilih Malaysia. Kami mahu Anda melihat sendiri dan mendapat kejutan ini. Petang itu, lawatan terakhir kami ke sekolah Sarah untuk mengucapkan selamat tinggal. Majlis perpisahan sangat mengharukan. 7 hari ini sangat bermakna. Kami juga belajar banyak tentang Perancis daripada Anda. Kami bertukar hadiah, kami beri wain dan keju Perancis. Mereka beri kami batik dan cenderamata Malaysia. Sarah memberi saya hadiah istimewa, sehelai kain batik motif Malaysia yang cantik. Sarah, saya pasti akan datang lagi. Dalam bas ke lapangan terbang, kami semua diam melayan perasaan. Tak rasa nak balik Paris, bisik seseorang. Tiba di lapangan terbang, kejutan terakhir menanti.
Tengok, di dalam kawasan bebas cukai pun ada kaunter buat cermin mata. Malaysia benar-benar mengejutkan kami sehingga saat akhir. Kami mengambil foto terakhir dengan semua orang memakai cermin mata buatan Malaysia. Ini bukan sekadar cermin mata, ini simbol perubahan pemikiran kami. Pesawat berlepas, pemandangan Kuala Lumpur semakin kecil. Selamat tinggal Malaysia, kami pasti akan kembali. Selepas 13 jam, kami tiba di Paris, tetapi kami bukan lagi orang yang sama. Keluar dari lapangan terbang, kami segera terasa betapa Paris terasa usang lift rosak, wifi susah sambung, tandas kotor. Perkara yang kami anggap normal dahulu, sekarang terasa sangat menyusahkan. Di rumah, saya bercerita kepada ibu bapa. Betul ke mereka sudah semaju itu? Ya, ayah kena pergi lihat sendiri baru tahu. Malam itu saya menulis, Malaysia seperti cermin yang memantulkan kejahilan dan kesombongan kami, tetapi ia juga memberi harapan bahwa kita boleh berubah jika kita berusaha. Saya memutuskan untuk memohon beasiswa untuk belajar di Malaysia. 6 bulan berlalu, Perancis mula berubah sedikit demi sedikit. Sejak kejadian itu, kedai serbaneka 24 jam pertama dibuka di Paris. Kedai cermin mata mula memendekkan masa kerja dari 3 minggu ke 1 minggu. Di sekolah kami, bilangan pelajar yang mau belajar bahasa Melayu dan Mandarin meningkat 10 kali ganda. Lebih 50 pelajar mahu melanjutkan pelajaran ke Malaysia. Saya telah menerima surat tawaran dari sebuah universiti di Kuala Lumpur. Musim luruh ini, saya akan mulakan hidup baru di sana. Charles sedang menjalani latihan industri di syarikat IT Malaysia, Cawangan Paris. Ibu bapa kami yang dahulunya sombong, kini menubuhkan persatuan mengkaji sistem pendidikan Malaysia. Kita mesti belajar. Jika tidak, kita akan terus ketinggalan. Kementerian Pendidikan Perancis juga mula menjemput pakar dari Malaysia untuk merintis sistem pendidikan digital. Media terus melaporkan, rahsia Malaysia menjadi kuasa teknologi Asia, apa yang Perancis perlu belajar dari Malaysia. Namun perubahan terbesar adalah diri kami sendiri. Kami belajar menggantikan kesombongan dengan rendah diri dan prasangka dengan keterbukaan. Minggu lepas, saya terima mesej daripada Sarah. Mari, jumpa Anda musim luruh nanti. Saya bawa makan nasi lemak paling sedap. Saya menjawab, ya, kali ini giliran saya untuk merasai Malaysia sebagai seorang pelajar. Melihat ke langit Paris, ia tetap cantik, tetapi sekarang terasa berbeza. Mungkin kerana saya tahu betapa luasnya dunia ini dan betapa banyak lagi perkara yang perlu dipelajari. Paling penting, negara maju yang sebenar adalah negara yang wujud untuk memudahkan rakyatnya. Inilah pengajaran paling berharga daripada Malaysia. Kisah kumpulan pelajar sekolah elit Paris di Kuala Lumpur selama 7 hari yang mengejutkan ini, apa pendapat Anda? Kadangkala, apa yang kita perlukan adalah sebuah cermin-cermin yang dapat memantulkan rupa sebenar kita. Semoga kisah ini membawa kebanggaan kepada sesetengah pihak dan mengajar rendah diri kepada sesetengah yang lain. Paling penting, semoga ia menjadi titik permulaan untuk kita berfikir tentang apa itu kemajuan yang sebenar.